Memulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, konsep halal dari sudut syariah perlu difahami dengan menyeluruh kerana halal bukan sekadar maksud produk yang boleh dimakan dari segi hukum syarak, tetapi ia juga meliputi maksud baik iaitu berarti bersih, suci, selamat dan berkualiti. Bagi memastikan aspek kehalalan suatu produk terjamin, Malaysia memiliki kerangka perundangan yang menyeluruh iaitu meliputi pendekatan mekanisme undang-undang dan institusi dengan melantik pihak berkuasa dan agensi tertentu bagi tujuan pelaksanaan dan penguasaan undang-undang. Tarikh halal mengikut Perintah Perihal Dagangan Penggunaan Istilah Halal 1975. Ia difahamkan bermaksud untuk menunjukkan adalah halal untuk dimakan oleh orang Islam dan dibenarkan dalam agama mereka sebagai makanan yang disebut untuk dimakan. Oleh itu, mesti bermakna yang berikut iaitu makanan yang baginya apa-apa terma yang digunakan seperti tidak berpunca daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang diharamkan kepada orang Islam oleh Undang-Undang Islam atau haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Sekarang kita akan memfokuskan kepada akta-akta. Seperti yang kita tahu, akta halal di Malaysia terdapat lebih daripada 20 akta. Tetapi kita hanya memfokuskan hanya dengan beberapa akta utama seperti Akta Perihal Dagangan 2011, Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011 dan Akta Makanan 1983. Yang pertama, Akta Perihal Dagangan 2011. Akta ini dia digubalkan bagi menggantikan Akta Perihal Dagangan 1972 dan terletak di bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ia telah mewujudkan institusi bagi mengurus dan mengendalikan hal yang berkaitan dengan persijilan halal di mana menteri boleh menamakan pihak berkuasa bagi memperaku, menandakan, membekalkan atau menawarkan sesuatu barangan termasuk yang berkaitan dengan persijilan halal. Kedua, kita akan memfokuskan kepada Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011. Perintah ini mengandungi peruntukan berkaitan dengan takrifan halal serta menunjukkan kesalahan memperdaya dan mengelirukan serta penalti. Tiga adalah Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Peruntukan ini dilihat dapat menghalang pengusaha daripada menyalahgunakan sijil dan logo halal. Melalui penyeragaman penggunaan logo halal, ia dapat memudahkan lagi pengguna Islam memilih produk halal di pasaran. Perintah ini ia memperkenalkan dua kaedah dalam membuat perakuan halal. Ia berhubung dengan makanan dan barangan import yang dipasarkan di Malaysia. Akta yang seterusnya adalah Akta Makanan 1983. Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturannya seperti Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Ia berfungsi sebagai perundangan yang melindungi pengguna dengan memastikan bahawa setiap makanan yang dibekalkan tidak boleh mengandungi unsur-unsur yang membahayakan kesihatan sama ada dari segi penyediaan makanan, penjualan serta penggunaan suatu bahan makanan. Selain itu, akta ini juga ia memberikan kuasa kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hal ini adalah untuk memantau pelabelan makanan, amalan kebersihan dan keselamatan makanan, memastikan makanan tersebut tidak mengandungi bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan serta sesuai untuk dimakan oleh manusia. Tentang faktor dalam persijilan halal. Okey, persijilan halal ini dalam sektor perindustrian, makanan merupakan salah satu aset penting untuk pembangunan produk di kalangan usahawan. Okey, dan selain itu untuk membangunkan dan mengukuhkan prestasi syarikat, sesebuah syarikat, terdapat beberapa isu dalam industri makanan dan hal ini terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan sukar untuk sesebuah industri makanan ini mendapatkan sijil halal. Okey, terdapat 3 faktor dalam persijilan halal ini. Jadi faktor pertama adalah penyalahpenggunaan logo halal tanpa kawalan. Terdapat beberapa setengah syarikat itu menjalankan perniagaan, tetapi mereka berkaitan dengan makanan, mengambil guna untuk menggunakan logo halal itu tanpa mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Okey, dalam masalah ni boleh menimbulkan perasaan bimbang dan di kalangan masyarakat Islam untuk memiliki makanan tersebut kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka sendiri. Jadi bagi pengguna, untuk sijil halal ni mereka macam selewang-lewangnya memberikan sijil kepada pengusaha. Jadi hal ini adalah salah. Jadi halal adalah satu perihal dagangan yang diletakkan di bawah APD 2011 dan di bawah bidang kuasa KPD NKK. Perkara tersebut diletakkan di bawah bidang kuasa persekutuan dan bukan di bawah jadual ke-9 Senarai 2. Okey, Perlembagaan Persekutuan di dalam negeri. Okey, kita masuk kepada faktor kedua pula. Faktor kedua adalah penyedaran maklumat palsu di media sosial. Okey, maklumat palsu, terdapat banyak maklumat palsu di media sosial dan antaranya adalah seperti YouTube, Facebook, Twitter, Line atau WhatsApp. Okey, dan sebagainya berkaitan dengan produk yang didakwa tak halal. Okey, menyebabkan pengguna Islam semakin keliru dan meragui produk tersebut. Dia seperti meragui bahawa produk itu adalah halal atau tidak halal kerana daripada penyebaran media sosial yang palsu itu. Jadi kebanyakan pengguna ini tak berani untuk membeli produk tersebut. Okey, oleh itu menyebabkan peraguan di kalangan pengusaha dan Bumiputera yang mendapat sijil halal, tetapi dikatakan tak halal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan prestasi dalam ekonomi itu merosot. Okey. Media sosial juga memainkan peranan penting dan sebagai sumber utama dalam mengetahui isu halal dan haram dengan selisih dan betul. Okey, kita masuk kepada faktor terakhir pula. Okey, faktor terakhir pula adalah pertandingan bidang kuasa antara agensi. Okey, dikatakan bahawa kerana dua agensi ini bidang kuasa antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Halal Industry Development Corporation ini memainkan peranan penting untuk memberi kelulusan kepada seseorang pengusaha atau sesebuah syarikat itu. Okey. Daripada dua agensi ini, mereka memainkan peranan penting dalam industri halal Malaysia, tetapi bidang kuasa JAKIM tersebut menumpu kepada pembangunan industri halal Malaysia lagi berdasarkan daripada pengukuhan dan kemajuan untuk ekonomi tersebut. Jadi mereka fokus lagi kepada pemasaran produk halal. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai
Kesan daripada isu halal. Seperti mana yang kita tahu, logo halal merupakan simbol yang sangat penting bagi umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Hal ini kerana rata-rata masyarakat kini sangat mementingkan dan memahami konsep Islam itu kerana ia bersifat universal serta komprehensif dan bukannya bersifat ritual keagamaan semata-mata. Namun demikian, isu halal ini boleh memberikan masalah kepada masyarakat dan juga negara jika ia tidak dibendung. Terdapat beberapa kesan dan ataupun implikasi daripada isu penggunaan tanda halal terhadap masyarakat dan juga pelbagai pihak yang lain yang mana boleh memberi kesan positif dan negatif. Antara kesan positif isu halal ialah ia dapat memberi kesedaran kepada peniaga untuk mempamerkan logo halal. Hal ini demikian kerana apabila pihak berkuasa membuat pemantauan, pengawalan, penjagaan khas terhadap premis-premis perniagaan dalam memastikan bahawa logo halal yang digunakan oleh mereka adalah betul serta mendapat kelulusan daripada pihak JAKIM. Ini sedikit sebanyak boleh memberi keinsafan kepada diri peniaga ataupun pengeluar produk untuk meningkatkan penggunaan logo halal terhadap produk mereka agar tidak menggunakan logo yang palsu dalam perniagaan mereka. Kedua, kesan positif isu halal ialah dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendedahkan kepada masyarakat mengenai makanan halal. Kebanyakan masyarakat kini tidak mengambil tahu mengenai status halal apabila berbelanja. Tahap pemahaman mereka terhadap isu halal ini sangat kurang menyebabkan mereka memandang mudah sahaja. Terdapat juga segelintir masyarakat kini yang masih was-was dengan logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM kerana kekurangan pendedahan ataupun pengetahuan dalam pemikiran mereka. So, malahan terdapat juga segelintir yang langsung tidak mengambil peduli mengenai isu halal dalam pemakanan seharian mereka. So, apabila tertubuhnya akta-akta berkenaan dengan isu halal, ia sedikit sebanyak dapat membantu menambahkan pemahaman masyarakat untuk mengetahui mengenai produk yang halal ataupun tidak halal. Dan ini jelas menunjukkan bahawa logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM ini akan memberi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam diri masyarakat. Seterusnya ialah kesan negatif daripada isu halal. Apabila premis-premis perniagaan menggunakan logo-logo halal yang palsu yang tidak mempunyai keiktirafan daripada pihak JAKIM, ia akan dikenakan notis dan amaran terhadap premis-premis perniagaan tersebut. Hal ini demikian kerana terdapat individu yang mengambil kesempatan membuat sijil logo halal yang palsu untuk memperdayakan para pelanggannya dan juga pegawai semasa membuat pemeriksaan. Malahan terdapat kedai makanan yang tidak menjaga kebersihan restoran ataupun kedai premis perniagaan mereka. Dan ini menunjukkan bahawa premis berkenaan tidak mematuhi piawai yang telah ditetapkan oleh pegawai JAKIM serta tidak menjaga kebersihan premis perniagaan mereka. Oleh sebab itu, premis berkenaan boleh dikenakan notis dan juga amaran ataupun diarah untuk ditutup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Rampasan juga boleh dilakukan bagi peniaga yang
yang tidak mematuhi piawai yang ditetapkan oleh JAKIM agar tidak menjual produk-produk yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Seterusnya, kesan negatif isu halal ialah boleh menyebabkan pemilik premis perniagaan boleh dikenakan denda. Hal ini kerana jika terdapat mana-mana pihak peniaga yang cuba untuk mengelirukan dengan menggunakan status halal yang palsu, ia boleh dikenakan denda tidak melebihi 5 juta jika kesalahan pertama dilakukan oleh sebuah pertubuhan perbadanan. Malahan, jika kesalahan dilakukan bukan daripada pertubuhan perbadanan, ia boleh didenda tidak melebihi 1 juta atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya bagi kesalahan yang pertama. Malahan, pemilik perniagaan juga boleh digantung sijil halal atau penarikan balik sijil halal jika produk yang dikeluarkan itu tidak bersih ataupun tidak mengikut kehendak JAKIM. Seterusnya, kesan negatif isu halal juga boleh menjejaskan nama organisasi Jabatan JAKIM. Orang ramai akan memandang serong dan memberi pandangan yang buruk terhadap jabatan berkenaan kerana menganggap JAKIM tidak menjalankan tugas yang baik dalam membasmi masalah logo halal di premis-premis perniagaan. Pandangan yang serong ini akan mencemarkan nama baik JAKIM yang mana selama ini telah menjalankan tugas dengan baik, namun masih juga terdapat individu yang masih degil dan mengambil kesempatan dengan menggunakan logo halal yang palsu. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk mengurus industri halal. Okey, antara cara yang pertama untuk mengurus industri halal, yang pertama ialah kerajaan mesti mewujudkan perundangan kecil. Okey, agensi kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang halal di mana kerajaan melalui kerjasama KPDN KK, JAKIM, JAIN, KKM merupakan sebagai agensi penguat kuasa. Mereka perlu meningkatkan persefahaman dan kerjasama dalam penguatkuasaan hal berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah agensi masing-masing. Okey, yang kedua, mewujudkan kepelbagaian agensi skop industri halal. Seperti kita tahu, terdapat begitu ramai agensi yang berbeza dalam menjayakan industri ini. Adalah disebabkan skop industri halal yang sangat luas di mana pertindanan bidang kuasa tidak dapat dielakkan, yang menyebabkan ketiadaan satu perundangan tunggal yang secara khususnya untuk mengawal sedia industri ini secara menyeluruh. Okey. Yang ketiga, langkah yang ketiga, mesti meningkatkan dalam pengurusan hub halal di Malaysia oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Pihak PBT perlu mewajibkan setiap peniaga dalam memastikan premis dan makanan yang dijual adalah bersih. Okey, bersih ini merangkumi aspek kesihatan, kebersihan, keselamatan dan kualiti premis tersebut. Okey, langkah yang keempat ialah perlu mewujudkan program transformasi perniagaan halal. Okey, hal ini dikatakan kerana bertujuan untuk menjadikan syarikat yang terlibat lebih kompetitif dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi terutamanya dalam sektor perdagangan halal. Okey, dan langkah-langkah terakhir ialah
Kerajaan juga boleh mewujudkan garis panduan pendaftaran rakan strategik RS iaitu Malaysia International Halal Academy MIHA. Okey, hal ini kerana inisiatif di bawah Majlis Halal Malaysia ini adalah bertujuan untuk memperkasa ekosistem halal Malaysia berkaitan program kapasiti halal PKH dan bagi mengukuhkan potensi modal insan halal agar sentiasa relevan dengan senario semasa. Okay, itu sahaja pada saya. Kesimpulannya, oleh sebab pada masa kini semakin banyak isu berkaitan penyalahgunaan logo halal, dapat dilihat bahawa kerajaan telah mewujudkan peraturan dan akta-akta yang bertujuan untuk mengawal isu penyalahgunaan logo halal tersebut. Melalui akta-akta yang dibuat, dapat dilihat ia banyak membantu pihak JAKIM supaya dapat mengawal penyalahgunaan logo halal dengan membuatkan lagi pemantauan dan pemeriksaan serta memberi penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika membeli makanan atau produk halal. Tambahan pula, didapati bahawa dengan adanya undang-undang dalam negara, ia akan dapat membantu sesuatu sistem kerajaan dalam membentuk keadilan. Beberapa penambahbaikan perlu diberi perhatian seperti meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara agensi yang terbabit dalam penguatkuasaan undang-undang berdasarkan kepada peruntukan undang-undang di bawah agensi masing-masing, dengan merealisasikan kuasa pendakwaan yang telah diberikan kepada pegawai JAKIM dan pengumbalan akta halal pada masa hadapan.